آه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. Yang dimuliakan barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, tuan-tuan sedang hadirin, hadirat muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masa dipertemukan kita pada malam ini dalam keadaan tuan-tuan semua alhamdulillah nampak sihat. Saya tuan-tuan alhamdulillah walaupun cuaca agak sedikit panas, tapi inilah yang biasa kita lalui bila mana hampir Ramadan. Memang cuaca panas. Bahkan memang dalam ramalan cuaca pun menyebut bahawa suasana yang agak panas ini akan berlanjutan sehingga melingkari bulan April. Maknanya sepanjang Ramadan dan mungkin sebahagian Syawal juga masih dalam keadaan cuaca yang agak panas. Syawal panas okey, boleh tahan juga sebab kita telan air oren aja. Puasa dah cukup bagus. Tekanan darah turun, gula turun. Masuk Ramadan telan oren aja, seminggu habis semua naik. Tekanan darah tinggi, gula pun tinggi, habis semua tinggi, gout pun banyak yang kena. Jadi kita tak mahu ya. Seperti biasa yang disebut asal bulan Ramadan berlaku pembaziran, dan asal bulan Syawal saja penyakit pun mula meningkat. Kita cuba ubah. Ramadan kali ini Ramadan yang mungkin kurang membazir. Sepatutnya memang lebih jimat sebab kita berpuasa. Bukan bila kita puasa makan malam tu qada sebab tengah hari tak makan, sarapan tak makan, minum petang tak ada, kita ganda 4 kali ganda makannya. Tu tak adalah perubahan puasa itu. Itu kadang-kadang bila puasa tengok badan tak turun juga, makin naik. Macam saya ni lah, asal kawan jumpa saya je, Ustaz makin bulat nampak. Tak tahulah, makan kadang dah kurang tapi naik juga badan, tak tahulah. Ya, hati senang kot. Hati senang, makin lama makin bulat. Apalah, bulat ke, kurus ke, lonjong ke, kita mahu kesihatan yang baik. Ada orang kadang walaupun kurus tapi tekanan tinggi juga. Walaupun kurus, kolesterol tinggi juga. Ada yang begitu. Jadi tak semestinya yang kurus itu sehat dan tak semestinya yang gemuk itu sakit. Ya. Dan satu lagi peringatan untuk kita lihat anak-anak kita yang dah habis peperiksaan SPM, ya, dah ada yang dah habis ya. Walaupun SPM seluruh Malaysia belum lagi habis, tapi ada sebahagian calon yang dah habis. Ya, biasalah bila anak kita dah habis SPM, dia nak lepas geram. Mulalah mungkin racing ke, pergi mana-mana. Jadi kita perhatikanlah. Bukan kita kata duduk rumah, jangan mana-mana, diam-diam, ikat dia, tak begitu. Kita perhatikan, kawal dan nasihat kalau kita rasa dia agak keterlaluan. Pertama-tama dah periksa, balik 3-4 pagi je baliknya. Kita tanya dia ke mana. Ya. Kalau jawabnya, hari saya mengaji ayah. Ngaji 3-4 pagi, ngaji apa?
ngaji Quran. Pelik jugalah siapa yang ngaji Quran 3-4 pagi. Ya, kena jawapan kena logik juga, dan kita sebagai orang tua pastikan benda ini, ya, supaya tidak kita menyesal kemudian hari. Wallahu alam, segera pembuka bicara pada malam ini, dan kita sambung kuliah kita. Buka muka surat 97. Kita telah pun membicarakan fasal ke-10 beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Perenggan yang atas tu, ya. Mereka yang beriman dengan kewujudan Allah ialah mereka yang mengiktikadkan Allah dengan iktikad yang jazam, pasti dan tetap perkara-perkara berikut. Maknanya bila kita yakin dalam diri kita tentang Allah itu yang kita yakin, iktikad, maka akan ada perkara-perkara di bawahnya yang kita juga perlu yakin. Apa dia perkaranya? Dia ada disebut sini 11, 13. Ada 13, 14. 14 perkara yang ada di bawah tajuk ini. Yang pertama, sudah pasti kita mengiktikadkan bahawa Allah Ta'ala lah yang menjadikan alam ini serta makhluk-makhluknya yang ada di dalamnya. Dan beriktikadkan juga bahawa Allah yang mengurus dan mentadbir alam ini. Allah yang cipta semua yang ada di langit dan di bumi. Pada masa yang sama, ia tadbir seluruh alam ini dengan sebaik-baik pentadbiran. Seperti mana firman Allah SWT dalam surah Al-A'raf ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshi laylan nahara yatlubuhu hasisan wasyamsa wal qamar وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Ada ulama mentafsirkan 6 hari. Ya, ada mana 6 hari, ada 6 masa. Nanti kita akan lihat sedikit pendapat apa yang dikatakan tentang Allah cipta itu dengan 6 hari. Lalu ia bersemayam di atas arasy. Ia melindungi malam dan siang, yang mengiringinya dengan deras silih berganti. Dan ia pula menciptakan matahari dan bulan serta bintang-bintang. Semuanya tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, kepada Allah jualah tertentu urusan menciptakan sekalian makhluk dan urusan pemerintahannya. Maha suci Allah yang menciptakan dan mentadbir sekalian makhluk. Ya. Surah Al-A'raf ayat 54. Allah cipta dan Allah urus dengan sebaik-baiknya. Dan Allah itu maha mengetahui, maha bijaksana, maha adil, maha berkuasa. Maka sudah pasti dia boleh menjadi pencipta dan pentadbir yang terbaik. Dan kita antara ciptaannya yang terbaik. Seperti mana disebutkan dalam Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku jadikan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Makhluk Allah ni banyak, tapi manusialah makhluk yang terbaik yang Allah cipta. Syukur kita ni. Nak bandingkan dengan kambing. Tuan-tuan tengok muka kambing dengan muka tuan-tuan. Tuan-tuan lagi handsome daripada kambing. Tuan-tuan boleh bercakap, kambing tak boleh bercakap. Dia mbek-mbek je. Ya. Dia nak pergi melepas pun tak ada cari tandas. Mana tuan-tuan makhluk yang terbaik. Sebenarnya yang membezakan yang terbaik kerana manusia ada akal. Lembu kerbau tak ada akal. Cuma otaknya saja besar. Otak ada, lagi besar otak daripada otak kita. Tapi dia tidak ada akai. Akai tak ada. Minda, fikiran tidak ada. Itulah yang membezakan.
Sebab itulah kita jaga otak kita ni. Dalam keadaan apa pun, kepala itu di atas. Cuba kita tengok lembu makan. Bila dia makan, kepalanya lebih rendah daripada punggung. Kita makan tetap kepala di atas. Tidak pernah kita makan punggung lebih tinggi daripada kepala. Kalau ada tu pelik lah. Tak tahu manusia jenis apa tu. Ya? Sebab kita menjaga kemuliaan dan kehebatan otak yang Allah cipta itu yang membezakan antara manusia dengan makhluk yang lain, kerana otak manusia itu ada fikiran, ada akal. Tidak seperti binatang yang hanya ada otak tetapi tidak ada akal fikiran. Baik, muka surat seterusnya. Firman Allah Ta'ala ini menjelaskan kekuasaan, kudrat, keesaan, wahdaniyat dan kemurahan Allah, Rahman Allah Ta'ala untuk mengingatkan manusia supaya beriman dan menyembahnya serta taat kepadanya. Bila kita yakin Allah yang mencipta, Allah mentadbir, maka kita yakin dengan kekuasaannya, keesaannya, kemurahannya untuk kita menyembah Allah sebagai Tuhan kita. Jangan cari Tuhan yang lain. Ya. Dan sebab Allah tidak boleh disyirikkan, tidak boleh disekutukan dengan sesuatu apapun yang lain. Allah SWT bersemayam di atas arash menurut cara yang layak baginya. Sebab bila kita baca ayat ni, duduk di atas arash, jangan kita duduk bayang macam raja duduk di singgasana atas kursi bertatakan emas belian. Itu kita, manusia je, di singgasana istana duduk, ya, raja-raja kita. Tetapi kita tak boleh nak membayangkan begitulah keadaan Allah duduk di atas arash. Kita hanya boleh ambil perkataannya, ya Allah duduk di atas arash. Tetapi bagaimana keadaannya, wallahu alam, tidak boleh kita bayangkan. Sebab selagi kita boleh bayangkan, selagi kita boleh samakan dengan sesuatu yang lain, maka itu bukan Allah Ta'ala. Laisa kamislihi syai'un. Tidak sesuatu pun yang akan sama dengan Allah Ta'ala. Sama itu melalui persamaan makhluk, ataupun kita membayangkan sesuatu, maka itu semua adalah makhluk dan bukan Allah SWT. Ya, jadi dia duduknya di atas arash itu mengikut selayaknya Allah duduk. Kerana apa? Kerana Allah Azza wa Jalla Maha Suci daripada segala cara yang difikir dan difahami oleh manusia. Maha Suci Allah daripada segala cara yang difikir dan difahami oleh manusia. Yang kita sebut Subhanallah, Maha Suci Allah. Apa itu Maha Suci Allah? Maknanya Maha Suci Allah daripada segala kekurangan. Yang kurang itu makhluk. Yang hebat itu Allah Ta'ala. Maka bila kata Maha Suci Allah daripada kekurangan, sebab ialah yang terhebat, yang tertinggi, yang tak akan dapat terfikir oleh manusia dan tak dapat difahami oleh manusia. Di mana zat dan sifat Allah Ta'ala yang qadim, yang azali. Qadim azali itu tiada permulaan dan kekal sampai bila-bila. Seperti kita belajar sebelum ini. Ya. Zat Allah itu adalah qadim, bukan jadid. Jadid itu benda yang baru dibuat. Sedangkan zat Allah Ta'ala adalah qadim, sedia ada tanpa permulaan dan kekal sampai bila-bila. Ya. Qadim lagi azali dan tidak dapat dijangkau oleh akal fikiran manusia. Ya. Sebab itulah zat Allah ni memang tak boleh nak dibincang. Tak boleh nak dibincang. Dan kita pun tak boleh nak nampak. Sedangkan ingat tak kisah bagaimana Nabi Musa, ya, yang di Bukit Sur, ya, Tur Sinar. Nabi Musa hanya nak melihat wajah Allah, tapi Allah hanya mendatangkan cahayanya saja. Bukan wajah Allah sebenarnya.
Hanya cahayanya, maka Nabi Musa telah pengsan. Masya Allah. Baru nurnya saja dah pengsan. Apatah lagi nak melihat wajah Allah yang sebenarnya, yang kita tak pernah pun lihat. Yang kita doa mudah-mudahan di akhirat nanti, di syurga, kita dapat lihat Allah Ta'ala. Sebab itulah, bila kita cerita bab syurga, walaupun syurga itu satu tempat yang nikmat, satu tempat yang dikatakan apa saja kita mahu kita dapat. Tapi ingat, nikmat yang paling besar di syurga ialah apabila kita melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nikmat yang paling besar. Bukan nikmat nak makan apa boleh, nak minum apa boleh. Itu belum nikmat lagi. Tapi melihat wajah Allah, mudah-mudahan kita dapat melihatnya di syurga nanti. Itulah nikmat yang terbesar bagi seorang hamba di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT yang menjadikan malam dan siang silih berganti, disebabkan edaran bumi sentiasa berputar dengan deras. Ya, bumi dia sambil berputar-putar, dia bergerak dan berputar. Matahari pun bergerak tak? Matahari ke bumi yang bergerak? Ya. Kena cek balik tu dalam bab sains. Ya. Tetapi pergerakan ini yang menyebabkan bumi ini boleh bertukar malam dan siang. Ya. Malam dan siang. Sekali pusing 24 jam. Dan ketika mana matahari mengelilinginya, sekali pusing adalah satu tahun. Ya, begitu ya. Yang saya fahamlah, kalau saya salah. Maklumlah lama dah tinggal sains. Baik. Ini semuanya adalah sebagai bukti bahawa alam dan makhluk yang ada di alam ini di bawah urusan dan tadbir Allah, yang wajib diiktikadkan bahawa Allah yang Maha Esa berkuasa secara mutlak mengurus dan mentadbir alam dan makhluk-makhluknya yang ada di dalam ini, di alam ini. Di sinilah letaknya keimanan kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan ciptaan Allah ini yang maha hebat, cakrawala, planet-planet. Tuan-tuan bayangkan, satu planet di angkasa raya sana besarnya lebih besar daripada bumi, lebih besar daripada matahari. Sedangkan ada berjuta-juta bintang. Berjuta-juta bintang. Satu bintang pun dah melebihi besarnya daripada bumi. Bayangkan betapa luasnya cakrawala kita ni. Tapi tak pernah pun berlaku pertembungan. Dalam berjuta-juta ni yang dah gerak sana, gerak sini, bergerak dalam orbitnya. Tak ada pula terlanggar sana. Berselisih pula. Tak pernah. Kalau berlakulah perselisihan antara planet-planet, namanya kiamat. Ya. Ada satu planet yang namanya Komet Halley yang akan lalu berhampiran bumi ini dalam sekitar 70 tahun sekali. Sebab itulah orang boleh tengok Komet Halley ni biasanya seumur hidup sekali. Kalau dia boleh tengok 2 kali, maknanya dia dulu tengok kecil, kemudian dah tua bangka dia tengok lagi. Dapatlah 2 kali. Ya, dalam sejarah menunjukkan Komet Halley dapat dilihat 70 tahun sekali. Maknanya betapalah, walaupun dia laju, tapi terlalu jauh ruang angkasa ini, dan sampai semula pada orbitnya yang kita nampak itu selepas 70 tahun. InsyaAllah betapa luasnya. Dan bila Komet Halley lalu, ya, walaupun tak langgar bumi, bersedih jauh tu, pun kadang bumi dah bergegar. Ekonya tu kalau kena bumi pun boleh, boleh habislah. Ya. Tapi tak pernah pun berlaku. Dunia akan hancur hanya ketika mana hari kiamat. Mana dah berjuta-juta tahun dicipta, tetap planet-planet dalam orbitnya dan tak pernah pun berhenti. Tak pernah planet dia mengadu, ya Allah, benarlah dah berjuta tahun asyik duk pusing. Cuba rehat sekejap. Tak payah lama-lama. Rehat 10 saat ajalah. Stuck
semua berhenti 10 saat. Apa jadi? Hancur dunia. Kalau tiba-tiba berhenti. Kalau sebenarnya kalau cerita kartun lain cerita lah. Kalau tuan-tuan masih ingat cerita Space Cop Gaban dulu, memanglah dia boleh berhentikan bumi berpusing. Dengan 0.05 saat dia boleh berhentikan bumi dan pusing balik. Tu cerita lah TV. Kalau ingat lagi lah cerita tu. Saya ingat lagi cerita-cerita lama dulu. Ya. Periskop Gaban lah, Satria Baja Hitam lah. Itu cerita lama. Maknanya itulah ciptaan Allah Ta'ala yang cukup sempurna dan tidak pernah berlaku kecacatan dan akan hancur ketika di akhir zaman nanti yang dikatakan kiamatul kubra, semua makhluk akan hancur. Baik. Tentang bila kata kita hanya menyembah Allah SWT, saya nak bawa satu sedikit cerita. Ya. Bagaimana ketika zaman Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim ni kita tahu, Nabi Ibrahim ni bapaknya masih kafir. Kerja bapa Nabi Ibrahim buat berhala. Dan Nabi Ibrahim pula kadang-kadang disuruh jual berhala. Jadi Nabi Ibrahim pun bawa berhala, tapi dia cakap, kau ni tak betul, kau ni bukan Tuhan. Jual tapi cakap benda tak baik. So orang tak beli lah begitu. Kemudian satu ketika Nabi Ibrahim masuk ke satu tempat yang banyak berhala-berhala. Nabi Ibrahim pecahkan semua berhala-berhala yang kecil, tinggalkan berhala yang besar. Dan Nabi Ibrahim letakkan tapak di berhala itu. Maka datanglah kemudian Raja Namrud. Bila dia tengok habis semua berhala, pecah. Kerja siapa ni? Kurang hajar betul. Orang marah dia. Tapi ada satu berhala tu tak pecah. Pegang kapak apa tu? Ini tak ada kerja lain. Ini kerja Ibrahim ni. Sebab Nabi Ibrahim memang anti dengan berhala. Panggil Ibrahim. Tangkap Ibrahim. Bawa sini. Dia tanya. Kamukah yang menghancurkan semua berhala-berhala ni? Dia kata, wahai raja, kamu nampak tak tu kapak tu ada di berhala besar? Cuba tanya dia. Kok dia yang pecahkan ke? Saja hanya suspek, tapi tak ada bukti. Berhala tu ada kapak, mungkin boleh menjadi saksi. Kalau dia tak buat pun dia jadi saksi sebab dia di sebelahnya. Pasti dia nampak siapa yang buat. Kalau dia tak buat lah, atau memang dia yang buat. Raja Namrud semua duk terfikir-fikir. Kenapa? Tanyalah. Macam mana aku nak tanya? Patung tu dah lama kat situ, tak ada buat apa pun. Kalau aku tanya pun dia bukan dengar. Kalau aku tanya pun dia tak dengar, tak nampak, tak boleh buat apa pun. Dia diam saja di situ selama ni. Tak pernah buat apa pun. Siapa yang cakap tu? Raja Namrud sendiri yang cakap. Tahu pun. Kenapa? Kau sendiri yang bercakap. Dia tu pekak, dia tu buta. Tak boleh buat apa. Jangan pergi sembah. Kenapa? Terdiam Raja Namrud. Terdiam. Macam budak kena marah. Dia tak boleh tak puas hati. Tangkap juga Raja. Tangkap juga Nabi Ibrahim. Saya bawa kita sikit lah untuk itulah. Ya. Sebab Tuhan yang sebenar, kita mesti tahu bila kata Tuhan mesti maha hebat, maha agung, maha berkuasa. Tapi kalau tak ada, kalau dia sendiri pun tahu, nak ditanya pun tak boleh jawab, tak boleh dengar, tak boleh nampak. Tuhan apa? Sudah pasti itu adalah bukan Tuhan yang sebenarnya. Baik. Tadi saya sebut nak bincangkan sedikit tentang pendapat bila ayat menyebut Allah mencipta langit dan bumi dalam masa 6 hari. Fi sittati ayyam, pada 6 hari. Baik. Antara jawapannya ialah Syekh Abdul Aziz bin Baz, ini seorang ulama besar ya, pernah menjelaskan
Allah SWT menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Sebagaimana dikhabarkan oleh Allah sendiri dalam surah tadi, surah Al-A'raf ayat 54. Sedangkan pada masa yang sama, ia juga mampu mencipta semua perkara, semua benda dalam sekejap mata. Seperti mana firman-Nya? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintahnya apabila dia berkehendaki sesuatu hanya berkata jadilah, maka menjadilah ia. Surah Yasin ayat 82. Maknanya Syekh Abdul Aziz bin Baz menerangkan, ya betul dalam Quran tu Allah bagi tahu dia cipta 6 hari. Tapi sebenarnya Allah boleh cipta sekejap mata. Dengan kun fayakun Allah boleh cipta. Tapi kenapa ditulis disebut 6 hari? Maka antara pendapat ulama mengatakan ialah tujuannya untuk mengajar hamba-Nya untuk sikap tidak tergesa-gesa. Juga untuk mengkhabarkan bahawa Allah lah yang mengatur dan segala sesuatu di alam ini dan menghubungkan semuanya. Maksudnya bila kita supaya bersabar buat sesuatu dalam keadaan yang panjang itu supaya lebih sempurna. Jadi Allah nak mengajar sesuatu supaya dibuat dengan penuh tertib, kena sabar, jangan kelang kalibut. Walaupun sebenarnya Allah mampu mencipta dengan sekelip mata, tapi sebagai pengajaran kepada kita manusia untuk buat sesuatu dengan lebih teliti. Sebab kita kalau buat sesuatu dengan kelang kabut, nak cepat siap, biasanya tidak sempurna. Buat rumah, biasanya sebulan, tidak siap dalam masa seminggu. Kelang kabut. Tertinggal tiang, tertinggal berdinding, habis semua. Duduk baru 2-3 bulan, ranap rumahnya. Buat tak sempurna. Ya. Tidak sempurna kena buat dengan teliti, dengan masa yang sesuai, ya, dengan kesabaran supaya hasilnya itu adalah yang terbaik. Itu antara pendapat ulama mengatakan demikian untuk mengajar manusia buat sesuatu dengan terbaik. Ya. Baik, itu saja. Jadi sebenarnya ceritanya panjang tapi saya nak ambil poinnya saja. Ya, dia cuma nak mengajar supaya kita buat sesuatu dengan tidak tergesa-gesa. Walaupun Allah mampu buat sesuatu dengan segera. Kun fayakun. Jadi, maka jadilah ia. Baik, yang kedua. Mengiktikadkan bahawa Allah SWT adalah berhak dipuji. Dan dialah yang layak menerima pujian daripada orang-orang yang beriman. Seperti firman Allah dalam surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang memelihara, mentadbir sekalian alam. Pujian bagi Allah. Dan juga firman-Nya dalam surah Al-Jasiyah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falillahil hamdu. Walaupun dalam ayat buku, siapa yang pegang buku, dia falillah tu walaupun dia baris biasa begitu, tapi bila Allah mesti dia dua harkat. Ya. Walaupun dia berbaris macam baris biasa baris atas, tapi bila perkataan Allah, lafzul jalalah mesti dua harkat. Jangan baca falillahil. Kenapa falillahil? Tak ada tanda panjang pun. Allah mesti dua harkat. Ya. Walillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardh rabbil alamin. Maka bagi Allah jualah tertentu segala puji. Tuhan yang mentadbir langit dan Tuhan yang mentadbir bumi, Tuhan sekalian alam. Mana segala pujian apapun kembali kepada Allah Ta'ala. Walaupun kadang-kadang sesuatu tu kita yang buat. Ya. Kita rasa kita punya
kejayaan, maka patut kita yang dipuji. Tapi kena ingat, apapun yang berlaku, kejayaan yang ada pada kita atas keizinan Allah Ta'ala, maka berilah puji pada Allah Ta'ala kerana telah memberi keizinan untuk kita mendapat kejayaan. Ya, dalam satu lagu Rehan kan disebut, ya, bila dipuji kejayaan kita, sebenarnya bukan milik kita. Oleh itu sedarlah sentiasa, semuanya dari Allah. Lagu yang biasa dulu zaman tahun 1996, ketika meledaknya kumpulan Rehan. Ya, kumpulan Rehan dulu dalam Arkom namanya kumpulan The Zik. Bila dia berubah pada kumpulan kontemporari, bila Arkom diharamkan, dia tukar nama menjadi kumpulan The Zik. Di kumpulan Rehan. Dalam tu dulu ada kumpulan Nada Murni. Dia pecah jadi Robbani dan juga kumpulan Hijaz. Dulu gabung-gabungan lah. Mana-mana dulu yang macam kami yang sekolah agama dulu biasalah. Bahkan saya sendiri masa sekolah di Samtaj dulu pun jumpa semua adik-beradik arwah adik Ustaz Asri. Ya, saya jumpa Zulkifli Ibrahim, saya jumpa Fadil Ibrahim. Saya jumpa semua. Dan suaranya semua lebih kurang macam arwah Asri Ibrahim memang. Dua adik-beradik suara lebih kurang semua sama. Pattern sama, suaranya sama, garaunya pun lebih kurang sama, muka pun lebih kurang sama. Macam tuan-tuan tengok adiknya yang selalu di TV apa? Ustaz Ghazali Ibrahim. Kan muka suara pun sama. Lebih kurang suara macam lah. Adik-adik yang lain mesti lebih kurang sama. Ya. Jadi sini disebut, well, bila dipuji kejayaan kita, sebenarnya bukan milik kita. Oleh itu sentiasa sedar sentiasa semuanya milik Allah. Sebab kejayaan kita itu punca daripada keizinan Allah, maka pujilah Allah Ta'ala kerana telah memberi keizinan untuk kita mencapai kejayaan. Jangan kita sibuk nak harap dipuji. Bila dipuji je mulalah melambung tinggi. Kadang-kadang ada orang puji bukan sebab nak puji, cuma saja nak jack kipas. Ada orang dia kadang tak faham ayat kipas dengan ayat puji. Puji betul-betul ni biasanya dia jujur. Tapi bila puji lebih-lebih, itu ngipas tu. Orang pula yang suka kena puji, bagus-bagus. Dah sarapan belum? Jom saya belanja. Pantang kena puji. Ya. Dan dalam satu company juga kadang-kadang berlaku suasana yang kadang-kadang kurang tenang bila ada orang atasan kita yang kadang-kadang termakan puji. Akhirnya dia melihat mereka yang suka puji dia tu adalah pekerja yang baik. Sedangkan kita kena tahu, ada juga pekerja yang diam, tak bercakap, bekerja lebih baik. Tak semua orang yang banyak cakap tu boleh buat kerja. Dan tak semuanya yang tak bercakap tu tak pandai buat kerja. Cuma dia mungkin diam, hanya buat kerja saja, tapi tak pandai bodek. Yang kadang yang pandai bodek ni belum tentu boleh buat kerja. Maknanya bos kena pandai menilai yang sebenarnya, bukan hanya semata-mata pujian daripada orang bawahan. Baik, itu yang kedua. Tinggal 1 minit, tak sempat ya. InsyaAllah kita akan masuk yang ketiga dan seterusnya pada pertemuan yang akan datang insyaAllah. Ya, apa perkara-perkara yang berkaitan bila kita dah yakin, dah beriktikad, yakin dengan Allah Ta'ala sebagai Tuhan kita sebenarnya dengan penuh yakin, dengan jazam, maka akan percaya juga dengan 14 perkara yang ada di bawahnya semua ini insyaAllah. Ya. Wallahu alam, yang baik pada Allah SWT, yang lemah daripada saya sendiri. Saya akhir yang bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. آخر كلام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.